Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Ahmad. Nombor matriks di 183108991. Okay, seperti mana yang dilihat dalam slide, hadis bagi kumpulan kami adalah disunatkan berkahwin bagi yang berkeinginan dan berkemampuan. Jadi yang pertama sekalinya saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan matan hadis ni. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara asy-syababi man istata'a minkumul alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kahwin, kerana ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu. Okay, so secara ringkasnya hadis ini berkaitan dengan siapa yang telah memenuhi syariat Islam ataupun telah mencapai kemampuan dalam hukum berkahwin, maka hendaknya ia berkahwin. Kerana ini seorang itu dapat mengelakkan daripada melakukan kemungkaran. Dan bagi yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa. Jadi rakan saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan makna kalimah ni dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Sahira binti Sahimi. Saya nak sambung pada bahagian makna kalimah. Makna kalimah yang ada dalam hadis di atas. Al-ba'ah, iaitu ada yang menyebutnya. Seterusnya khadbah, mampu menjaga pemandangan daripada melihat maksiat. Seterusnya, wa ahsan, lebih baik mencegah untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Fa innahu, yakni puasa. Seterusnya, wijaun, benteng dan penghalang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan syarah hadis. Okey, perkahwinan dalam Islam adalah selaras dengan fitrah manusia iaitu ingin hidup berpasangan dan memiliki keluarga. Hal ini dikukuhkan lagi apabila Islam menggariskan agar keinginan tersebut dilaksanakan berdasar undang-undang atau lebih mudahnya mengikut syariat Islam demi menjamin kesejahteraan kepada semua pihak. Jadi, perkahwinan antara Muslim dan Muslimah boleh menyebabkan bilangan umat Islam semakin ramai. Oleh itu, kita dapat mengembangkan atau menyebarkan agama Islam secara meluas. Jadi, antara perkara yang harus dititik beratkan dalam hadis ini adalah berkaitan dengan kemampuan. Okey, kemampuan boleh dikaitkan dengan kemampuan dalam perkahwinan secara nafkah, secara mendidik ahli keluarga dan lain-lain. Akan tetapi, ada para ulama yang mengatakan maksud berkemampuan itu adalah dari segi mampu bersetubuh. Tapi perkara ini ditegahkan oleh Imam Al-Nawawi dan sekumpulan yang lain kerana di akhir hadis ni telah mengatakan barang siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu. Jadi adalah dituntut kepada manusia yang sudah berkemampuan untuk segera melaksanakan sunnah yang diperintahkan demi menjaga kehormatan diri. Mungkin sesetengah orang mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak digalakkan bagi yang tidak mempunyai kemampuan kerana ia boleh memberi kesan pada masa akan datang terhadap keluarga tersebut. Seperti contohnya kekurangan nafkah, pemakanan dan lain-lain. Okey, seterusnya hadis ini telah memfokuskan kepada generasi muda bahawasanya dengan berkahwin ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Okey, jadi di sini jelaslah perkahwinan merupakan upaya pencegahan daripada terjerumus ke lembah kemaksiatan. Jadi Islam telah memberikan perhatian yang istimewa dalam membentuk pemuda. Hal ini menurut Imam Hanafi adalah lebih afdal berkahwin sekiranya syahwat yang dikhawatiri menjerumuskan dirinya kepada bahaya ataupun perzinaan. Apabila kita bertekad mahu menjaga kehormatan diri, kita perlulah mengambil tahu batas-batasnya. Sebagai contoh, kita menundukkan pandangan bagi lelaki untuk membersihkan jiwa dan menahan nafsu daripada melihat sesuatu yang
meningkatkan syahwat sehingga boleh menyebabkan kemungkaran berlaku dan boleh menimbulkan fitnah. Ringkasnya, perkahwinan ni adalah wasilah untuk memperoleh pahala, membina keluarga bahagia dan mengelakkan diri daripada terjebak dengan kemaksiatan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika adzka lahum innauhan. Maksudnya katakanlah kepada lelaki yang beriman, biarkan mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Yang lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Seterusnya yang ketiga adalah berpuasa menjadi penghalang. Kalau kita lihat dalam matan hadis yang ayat yang terakhir ada mengatakan وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu. Kita setiap manusia mempunyai nafsu yang tidak dapat dipisahkan dari kita. Dan nafsu ni juga boleh membutakan diri dan dia akan melemahkan iman kita. Jadi, siapa-siapa yang rasa tidak mampu untuk hidup berkeluarga lagi, kita disarankan untuk berpuasa. Syariat Islam juga telah diturunkan untuk memenuhi keperluan dalam kemaslahatan manusia, atau lebih mudahnya menjadi rujukanlah kepada manusia, di mana kita diperintahkan untuk berpuasa. Ia adalah salah satu cara untuk memperoleh rahmat Allah dan mengelakkan kita daripada melakukan perbuatan tercela. Jadi jelaslah puasa tu adalah salah satu cara untuk memperoleh rahmat Allah. Imam Nawawi telah menjelaskan bahawa saranan untuk berpuasa adalah alternatif bagi mereka yang belum dapat berkahwin, sedangkan nafsu syahwat mereka tinggi. Hal ini, dengan berpuasa seseorang dapat mengurangkan nafsu syahwatnya. Walaupun sesetengah manusia mengatakan keperluan kewangan itu adalah penting, apa yang menjadi keutamaan ialah faedah yang hakiki, iaitu kita perlu menjaga kehormatan dan menjaga diri kita daripada terjebak dalam lembah kemaksiatan. Jadi dengan cara berpuasa, kita dapat mengelakkan melakukan kemungkaran. Dalam berpuasa tu juga, selain menahan lapar dan dahaga, kita juga mempunyai kelemahan pada fizikal, dan pada waktu inilah nafsu syahwat kita akan berkurang. Assalamualaikum, saya Nurul Syadatul Syakina binti Muhammad Nizam, nombor matrik D183108880. Saya akan menerangkan tentang dalil-dalil yang menyokong hadis. Antara dalil-dalil lain yang menyokong hadis tersebut ialah yang pertama, Iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinih fayattaqillaha fil baqi. Maksudnya, apabila seorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian lagi yang berbaki. Riwayat Al-Baihaqi, Al-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Berdasarkan kepada hadis tersebut, perkahwinan atau berkahwin ini merupakan satu perkara yang dapat menyempurnakan agama seseorang umat Islam itu yang berusaha melakukannya. Antara tujuan sebenar perkahwinan adalah untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW dan menyempurnakan agama seseorang umat Islam itu. Jadi sebagaimana yang kita tahu, perkahwin ini merupakan sunnah Rasulullah SAW dan baginda sendiri amat menggalakkan umatnya untuk berkahwin. Perkahwinan ini pada hakikatnya adalah suatu ibadah dalam Islam. Ia dianjurkan bagi memelihara sekurang-kurangnya satu daripada maqasid syariah, iaitu memelihara nasab dan keturunan. Seterusnya, perkahwinan juga disyariatkan bagi mengurus keperluan sebelum jadi manusia selaras dengan tuntutan agama. Perkahwinan ini juga adalah dituntut apabila seseorang itu berkemampuan dari segi fizikal dan mental, serta bimbang jika dirinya akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Seterusnya, dalil yang kedua iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawuju
fa inni mukasirun bikum al-umama wa man kana dha taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisiyami fa inna sauma lahu wija. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu katanya Rasulullah SAW berkata, menikah termasuk dari sunnahku. Yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak mengikuti jalanku. Kahwinlah kerana ku benar-benar membanggakan mereka daripada orang lain yang memiliki kekayaan kemudian berkahwin. Dan jika siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Kerana sesungguhnya puasa adalah perisai baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut kepada hadis tersebut, jelas menyatakan bahawa perkahwinan atau berkahwin ni merupakan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga membanggakan umatnya yang berkahwin. Bahkan baginda juga bersabda bahawa sesiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak mengikuti jalanku. Jadi berdasarkan kepada sabda baginda, ia menunjukkan betapa perkahwinan atau berkahwin itu amat digalakkan kerana ia merupakan sunnah dan sunnah merupakan perkara yang dituntut dalam Islam. Jadi hadis tersebut juga menyokong bahawa perkahwinan atau berkahwin ini amat digalakkan dalam kalangan umat Islam kerana berkahwin juga merupakan sesuatu kebanggaan bagi Rasulullah SAW berbanding daripada orang lain, terutama untuk mereka yang berkemampuan, iaitu yang kaya. Selain itu juga, hadis tersebut juga mengatakan bahawa jika seseorang umat Islam itu tidak mampu untuk berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Berpuasa ni dapat mengelakkan diri atau menahan diri daripada melakukan maksiat dan dosa. Seterusnya, hadis yang terakhir iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Daripada Jabir radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kamu meminang seorang perempuan dan ada peluang untuk melihat sesuatu daripada anggota tubuhnya yang membolehkannya tertarik untuk dikahwini, maka lakukanlah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Maksud kepada hadis tersebut ialah perempuan ni mempunyai daya tarikan mereka tersendiri bagi kaum lelaki yang salah satunya adalah hasrat biologi. Berdasarkan kepada hadis tu, disunatkan kepada kaum lelaki untuk melihat perempuan yang hendak dipinang menurut pendapat Imam 4 mazhab dan jumhur ulama. Namun menurut Imam Ahmad pula, dibolehkan melihat tetapi bukan ia tidak disunatkan. Tambahan pula, kecantikan seseorang perempuan ni merupakan salah satu daya tarikan bagi seseorang lelaki. Jadi, apabila seseorang umat Islam itu, terutamanya lelaki, dibolehkan atau disunatkan untuk melihat perempuan, maka ia merupakan satu galakan untuk berkahwin. Ini kerana jika apa yang dilihat membuatkan lelaki tersebut tertarik untuk mengahwini, maka hendaklah dia mengahwini perempuan tersebut. Jadi, jelaslah menyatakan bahawa hadis tersebut menyokong kepada menggalakkan perkahwinan atau berkahwin kerana kaum lelaki diberi kebenaran ataupun kebolehan berbuat demikian. Kita sambung kepada istinbat hukum. Hukum perkahwinan boleh menjadi wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Antara penjelasan dari segi pandang ulama yang terdahulu, saya ambil daripada Syekh Al-Uthaymin, iaitu wajib. Ramai dari kalangan ulama mengatakan seseorang yang mampu secara fizikal dan ekonomi untuk berkahwin, wajib baginya untuk berkahwin kerana pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajipan dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahah yang agung. Seterusnya saya ambil pada Imam Hanafi tentang sunat. Jika seseorang lelaki berkemampuan pada zahir dan batinnya, mempunyai keinginan nafsu syahwatnya, tetapi masih dapat mengawal dan menjaga diri
jika tidak berkahwin. Lepas tu selain itu adalah lebih afdal berkahwin daripada amalan ibadah sekira ada pada syahwat yang dikhawatiri terjerumus daripada bahayanya zina. Seterusnya Imam Syafi'i dengan menambah adalah harus hukumnya berkahwin, tetapi beribadat adalah lebih afdal bagi orang yang tidak berhajat berkahwin seperti disebabkan dia tidak keinginan melakukan persetubuhan tapi mampu dari segi pembelajaran dan tidak berpenyakit. Setelah itu saya ambil daripada Imam Syafi'i juga tentang makruh. Ia juga sekiranya tidak berhajat untuk berkahwin sedangkan ia sakit, tidak berkemampuan dari segi nafkah, mahar dan sebagainya. Setelah itu makruh juga makruh jika seseorang itu mempunyai keinginan nafsu syahwatnya tetapi tidak berkemampuan dari segi keuangannya. Okey, seterusnya saya terus pergi kepada haram. Dalam slide saya tak selitkan sekali tentang haram kerana saya masih tidak dapat sahihkan oleh mana-mana para ulama, tapi saya ada selitkan tentang haram ni, detail tentang haram ni. Okey, haram ini haram berkahwin bagi orang yang berkeyakinan tidak akan dapat melaksanakan kewajipan sebagai seorang suami. Sekiranya ia berkahwin, ia akan melakukan kezaliman kepada isterinya. Misalnya, seseorang lelaki mengkahwinkan wanita itu untuk dijadikan pelacur bagi mendapatkan sumber kewangan. Seterusnya, haram juga berkahwin bagi lelaki yang sudah beristeri serta mempunyai beberapa orang anak sedang dia sendiri sakit dan tidak dapat mencari nafkah. Dan haram jika lelaki itu Muslim tapi bakal isterinya kafir, musyrik yang menyembah berhala kecuali wanita itu menganut Islam ataupun ahli kitab. Baik, seterusnya kita masuk ke pengajaran dan faedah hadis. Okey, yang pertama, mengetahui kewajipan yang perlu diutamakan. Ramai di kalangan para ulama menyebut bahawa seseorang yang sudah mampu, yakni secara fizikal dan ekonomi, untuk berkahwin, maka wajib baginya berkahwin. Hal ini kerana ia terdapat maslahat yang agung. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang meninggalkan perkahwinan jika takut akan kemiskinan, maka dia bukanlah daripada golonganku. Hadis riwayat Abu Dawud. Okey, dari poin yang pertama ni, kita dapat faham yang berkahwin ni adalah kewajipan yang perlu diutamakan. Maksudnya, apabila seseorang dah mampu dari segi fizikal dan ekonomi, maka berkahwin tu menjadi wajib ke atas dirinya. Okey. Sebagaimana sabda Nabi yang Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan perkahwinan jika takut akan kemiskinan, maka dia bukanlah daripada golonganku. Maksudnya, Nabi tidak mengaku umat apabila seseorang tu takut untuk berkahwin disebabkan takut miskin. Sebenarnya, perkahwinan ni adalah lagi memberi rezeki kepada pasangan. Okey, seterusnya. Yang kedua, mendisiplinkan hidup. Wujudnya kehidupan yang teratur mengikut sunnah dan syariat Islam. Hasilnya akan mendorong kita supaya tidak melakukan kemungkaran. Baik. Poin yang kedua pula, apabila seseorang itu dah berkahwin, tambah-tambah lagi lelaki lah. Apabila dia dah berkahwin menjadi suami, automatik dia akan menjadi ketua kepada sang isteri. Jadi, perlulah dia berubah ataupun mendisiplinkan lagi hidup dia. Maksudnya, kalau sebelum berkahwin, kurang disiplin dari segi keluar malam atau solat lewat waktu. Selepas berkahwin, perlulah mendisiplinkan semua tu sebab dia akan menjadi tonggak utama dalam rumah tangga. Dan juga orang kata acuan yang terbaik lah untuk sang isteri dan juga anak-anak. Okey, seterusnya yang ketiga,
memelihara kesucian hati bagi yang tidak berkemampuan. Okey. Secara tidak langsung dapat menggerakkan jiwa supaya tenang menghayati hakikat yang terjadi dan hikmah di sebalik perkara yang kita lakukan. Okey, perkahwinan juga dapat memelihara kesucian hati kita. Maksudnya apabila kita dah berkahwin ni, kita tak risau lagi nak buat. Maksudnya tak risau lagi untuk kita melakukan kemungkaran tu sebab kita dah halal. So, kata suci lah hati kita ni daripada melakukan zina hati, zina mata dan sebagainya yang sebelum berkahwin ni kita dah buat. Macam tu. Maksudnya apabila kita nak melakukan sesuatu ibadah pun perlu juga menyucikan hati. Macam itulah. Seterusnya. Okey, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, perkahwinan yang bersyariat dapat menyusun asas kehidupan yang teratur mengikut agama yang disembah, selain mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindahkan kehidupan. Hal ini jika hukum hakam dalam perkahwinan tidak diikuti, maka kita mudah terjerumus dengan pelbagai budaya dan agama lain yang menyesatkan. Kerana itu, perkahwinan juga telah disyariatkan dengan kewajipan dan peraturan-peraturan yang akan membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhinya. Rumah tangga adalah tahap pertama pembentukan masyarakat. Sebagaimana masyarakat yang besar memerlukan penyusunan yang rapi, begitulah juga masyarakat rumah tangga memerlukan penyusunan. Rumah tangga dalam Islam merupakan bahagian penting masyarakat dan masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam pembentukannya. Okey, kesimpulan daripada keseluruhan presentation kami, maksudnya kat sini perkahwinan yang bersyariat dapat menyusun asas kehidupan. Okey, maksudnya apabila kita berkahwin, kita kehidupan kita berlandaskan syariat, maka hidup kita akan teratur dan mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindahkan kehidupan lah. Maksudnya apabila kita melakukan sesuatu perkara berlandaskan syariat, maka kasih sayang tu utuh. Okey, lepas tu dalam perkahwinan ni orang kata apa, bukannya apabila dah halal boleh suka-suka hati tanpa ada hukum hakam yang lain. Maksudnya bila berkahwin pun ada juga hukum hakam yang perlu dipatuhi dalam Islam, dalam perkahwinan, supaya kata apa, pernikahan ni dibawa dengan baiklah, tidak mudah terjumus dengan pelbagai budaya. Maksudnya nanti sang isteri tidak mudah terpedaya dengan budaya asing dan anak-anak pun tidak mudah tersesat dengan agama yang lain. Okey. Okey, rumah tangga adalah tahap pertama pembentukan masyarakat. Maksudnya dekat sini macam saya cakap tadi, apabila lelaki apabila dah menjadi sang suami, maka dia perlu mendisiplinkan diri dia. Sebab apa dia perlu mendisiplinkan dirinya? Sebab apabila dia ada anak-anak, maka dia akan jadi pembentukan yang pertama, menjadi pembentuk untuk akhlak anak-anak. Okey. Sebagaimana masyarakat yang besar memerlukan penyusunan yang rapi, begitulah juga masyarakat rumah tangga. Maksudnya dekat sini, macam mana kita nak tubuhkan masyarakat yang harmoni, macam itulah juga dalam kehidupan rumah tangga ni kita kena buat sehabis yang baiklah. Kena kata apa, jaga dengan sangat rapi akhlak dan akidah sang isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Okay. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih.